Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengadakan ibadah secara online. Mari kita datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan yang boleh kami rasakan. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang di hadapan Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, dan terlebih Tuhan kami ingin bersama-sama menggali firman-Mu untuk lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hadirlah di tengah-tengah kami dan berkatilah kebaktian kami ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Rancangan Tuhan ada yang terbaik dalam hidup kita. Dia selalu mengerti apa yang kita perlukan. Kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Kadang mungkin kita tidak menyadarinya. Tapi marilah kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, kita angkat pujian. Tuhan, ku mau bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita bersama-sama, kita mau bekerja buat Tuhan. Kita mau bersama-sama datang ke ladang Tuhan. Kita mau bersama-sama serahkan diri kita. Kita mau bersama-sama memikul salib. Karena kerja buat Tuhan selalu manise. Mari kita bersama-sama, kita sukacita, kita angkat pujian. Kerja buat Tuhan. Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis.
sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri dengan tema tentang keluarga. Mari kita bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau Tuhan juga senantiasa memulihkan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa diurapi, keluarga yang takut akan Tuhan, dan keluarga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Aku takut akan hari esok, tak pernah ku lelah, ku tunggu janjimu. Meski badai menerpa, ku tahu sungguh-sungguh tak ada yang mustahil bagimu. Akan hari esok, tak pernah ku lelah, ku tunggu janjimu. Meski badai menerpa, ku tahu sungguh-sungguh tak ada yang mustahil bagimu. Pulihkan keluargaku, urapi selalu, bawalah kami Bapa ke dalam rencanamu. Pakailah keluargaku seperti yang kau mau, memuliakan namamu selalu. Tak pernah ku takut akan hari esok, tak pernah ku lelah, ku tunggu janjimu. Meski badai menerpa, ku tahu sungguh-sungguh tak ada yang mustahil bagimu. Pulihkan keluargaku, urapi selalu, bawalah kami Bapa ke dalam rencanamu. Pakailah keluargaku seperti yang kau mau, memuliakan namamu selalu, memuliakan namamu selalu, memuliakan namamu selalu, memuliakan namamu selalu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Rusdi Japri. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们早安。 Hari ini kita akan mendengarkan seri khotbah dari ancaman di dalam keluarga. 我们今天要继续来听我们来讲这个
家庭的威胁。 Minggu lalu kita sudah membahas tentang perzinahan dan hari ini kita membahas tentang perceraian. 上个星期我们已经谈到关于淫乱这个星期我们来谈这个离婚。 Tentunya sekalian topik ini adalah topik yang begitu luas untuk dibahas dalam sesi satu kali khotbah. 所以我们知道这离婚的题目，如果我要一次来讲， Sehingga pembahasan hanya dibatasi dari apa yang terjadi di kitab Malaiki saja. 所以我们只有限制在马拉基书我们要讲的。 Mari kita membuka Malaiki pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 16 yang nanti akan dibacakan oleh Pak Simon dalam bahasa Mandarin. 我们来看马拉基书第2章，我们要从第11节念到第16节。马拉基书第2章，我们从第11节。犹大人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中行一件可憎的事，因为犹大人亵渎耶和华所喜爱的圣洁，去侍奉外邦神的女子为妻。凡行这事的，无论何人，就是献供物给万军之耶和华，耶和华也必从雅各的帐篷中剪除他。他们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛，以致耶和华不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。你们还说这是为什么呢？因耶和华在你和你幼年所娶的妻中间做见证，她虽是你的配偶，又是你盟约的妻，你却以诡诈待她。虽然神的灵余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。所以当紧锁你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。耶和华以色列的神说：休歇的事和以强暴代替的人，都是我所恨恶的。所以当紧锁你们的心，不可行诡诈。这是万军之耶和华说的。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di dalam kerajaan 我 surga, 们在天上的父， kiranya kami boleh melihat pernikahan melalui sudut pandang-Mu. 我们用另一个角度来看婚姻。 Kiranya kami juga boleh melihat perceraian yang terjadi seperti zaman saat ini dengan sudut pandang-Mu. 我们也能够用另一个角度来看离婚。 Sehingga kami mengetahui bagaimana sikap hati Tuhan terhadap perceraian. 所以我们知道上帝对离婚这个心情， Bagaimana Tuhan begitu marah dan murka kepada orang yang mengambil keputusan untuk bercerai. 所以我们知道上帝对那些离婚的人呢非常的愤怒。 Kiranya Engkau boleh membawa kami kepada kebenaran firman-Mu. 所以愿你带领我们进入你的真理里， Sehingga kami boleh menghargai anugerah Tuhan di dalam pernikahan. 好像我们能够尊敬你在婚姻给我们的。 Berbicaralah kepada kami 主，你对我们说话， melalui kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan 无 menerjemahkannya. 论讲的翻的都交在你手中。 Sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat dari kebenaran firman 在 Tuhan. 座的每一个都能够从中得着益处。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Sesekali kitab Malaiki ini ditulis 我们看到马拉基书这本写下来的时候， setelah bangsa Israel dari pembuangan selama 100 tahun kembali lagi kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. 他们被放逐100年之后，再回到神所应许的地方。 Awalnya mereka sudah mendapatkan tanah tersebut, tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. 他们已经得到神要应许给他们的地。 Tetapi karena dosa-dosa mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, akhirnya mereka dibuang 因为 di 他 tempat 因为他们 pembuangan. 不顺服神，也不来遵守神，所以再被放逐了。 Setelah kembali, saudara sekalian, 当他们回来的时候， seharusnya bangsa Israel menjadi satu bangsa yang taat kepada Tuhan. 其实以色列民他有一个很
顺服神的民族， yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, 他们的生活要与别的民族完全不同， menegakkan kebenaran dan keadilan, 他们树立他们的 tidak 那个 menindas 律 orang miskin, 他不可以践踏贫穷人， memperjuangkan hak-hak orang tertindas, 要为那些被欺压的人伸冤， dan juga menghargai pernikahan. 所以他们要尊贵这个婚姻。 Tetapi saudara sekalian, ternyata bangsa Israel 我们看到他以色列这个民族， tidak ada bedanya dengan bangsa yang lain, 所以他跟别的民族变成完全没有 termasuk 不同， sikap mereka terhadap pernikahan. 所以他们对婚姻的态度也是这样。 Saudara sekalian, pertanyaannya, kita juga adalah umat Allah. 问题是我们成为神的儿女， Kita dipanggil dari orang-orang berdosa mendapatkan anugerah Tuhan. 我们被神呼召，从我们罪里， Kita adalah umat Allah 我们是神的子民， yang seharusnya juga memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. 其实我们要跟世人的一些生活要有一些分别， Termasuk sikap kita dalam pernikahan. 特别我们在婚姻的这个态度 Tetapi 里面， pertanyaan sekalian, apakah orang Kristen masih memiliki sikap yang berbeda dengan orang dunia umumnya di dalam memandang pernikahan? 是不是基督徒也是要有在婚姻跟跟世人不一样的？ So sekarang kita tahu perceraian saat ini semakin hari semakin meningkat. 我们看到现在的离婚率越来越高。 Menurut Dirjen Bimas Islam yang bernama Kamarudin Amin, 我们知道这个老回教的他那个里面， angka perceraian umat Islam di tahun 2019在2019年回教徒他们在离婚率 mencapai 480.618 kasus. 有40多万中的那个离婚率， Dan setiap tahun dikatakan makin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya sebanyak kurang lebih 3%. 所以他每一年就越来越增高差不多3%。 Jadi ada peningkatan yang signifikan. 所以我们知道这样离婚率有太高的那个。 So sekalian, saya tidak tahu berapa jumlah perceraian di umat Kristen sendiri. 我不知道我们基督徒有多少的离婚率， Saya tidak mendapatkan 因为 artikelnya. 我们没有得到这些。 Tetapi saya duga mungkin juga mengalami juga peningkatan. 所以我也认为一定会有一些偏高。 Walaupun tidak setinggi umat-umat yang lainnya. 虽然不和别的宗教他们一样， Tetapi terjadi peningkatan. 我们知道它还是有一些偏高。 Kalau terjadi seperti itu, saudara sekalian, 如果是这样的话， yang menjadi pertanyaannya, apakah yang menjadi perbedaan umat Kristiani, umat pilihan Allah dengan orang-orang di luar umat pilihan Allah? 所以如果是这样的话，那我们身为基督徒的人跟基督徒以外的又有什么分别 Apa 呢？ yang terjadi di dalam umat kekristenan? 在我们的那个基督教里面， Bagaimana orang Kristen memandang sebuah pernikahan? 所以我们做基督徒对那个婚姻怎么来看 Apakah 法？ berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya? 我们是不是跟这个世俗的人看法不一样？ So sekalian, seharusnya kita memandang pernikahan dengan kacamata Allah. 所以我们其实要看婚姻，要从神的角度来看， Sehingga kita sungguh-sungguh menghargai pernikahan sebagai anugerah yang limpah yang Tuhan berikan kepada 真正 kita. 的能够去体会，来遵从神所赐的恩典。 Susan, di tengah zaman yang mudah sekali orang memutuskan kata bercerai. 所以我们知道现在他们对离婚是很平常的事， Sehingga sekalian, perceraian semakin hari semakin meningkat. 所以我们知道离婚率就越来每一天能够高过一天。 Termasuk sekalian hal-hal yang sifatnya sepele. 我们认为有时候一些小小的事情而已。 Saya pernah mendapatkan artikel tentang orang yang menceraikan istrinya karena hal-hal yang sepele. 有看到一些文章他们向妻子离婚，就
为了一件小小的事情， Ada seorang yang bernama Yasin, warga Yaman. 有个亚门人， Dia menceraikan istrinya karena istrinya kalau tidur mendengkur begitu kerasnya, ngorok begitu kerasnya. 所以他跟太太离婚，是因为他太太在睡觉的时候，他打呼噜太重了。 Dia meminta istrinya, kamu mesti diet. 他说你一定要减肥。 Ya, jadi istrinya sebelumnya 50 kilo waktu menikah, akhirnya bertambah 80 kilo. 他在结婚的时候才50公斤，但之后就变成了80 Dia 公 pikir 斤。 karena berat badannya tambah nih ngoroknya makin kencang nih. 所以因为他的体重越重，所以他打呼噜就越大声。 Maka dia suruh istrinya untuk diet. 所以他也叫他的那个太太 Tapi istrinya menolak. 瘦身，他的妻子不理解， Dia marah, 他非常的生气， dia ceraikan istrinya. 所以他就跟妻子离婚。 Karena kenapa, Suskan? 为什么会这样？ Karena ngorok. 因为只有打呼噜而已。 Terus juga sus sekalian ada warga negara ya di Arab Saudi menceraikan istrinya karena istrinya tidak mau menutup pintu mobil. 有那个在亚拉伯有她的丈夫跟妻子离婚，因为妻子不要关那个汽车的门。 Jadi ketika dia sedang membereskan barang di mobil ketika mereka pulang, 他在整理当我们回去在整理这个， istrinya dan anak-anaknya langsung masuk ke rumah. 所以他的太太跟孩子们就直接进到屋子里面， Lupa menutup pintu mobil. 所以他忘记了把车门关 Maka 上， dia panggil istrinya supaya tutup mobil. 所以他叫他的妻子回来把 Tapi 他的 istrinya menjawab, kamu kan lebih dekat, kamu aja lah yang tutupin. 所以妻子讲你更靠近车子，你关好就好了。 Dia begitu marah sus kalian. 所以他非常的生气。 Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya gara-gara istrinya tidak mau tutup mobil. 所以就为了这件小事他决定就跟他的妻子离婚了。 Sus kalian, saat ini banyak orang mudah sekali berkata bercerai. 所以现在有很多人，他们很容易讲，一下子就离婚。 Kehidupan saya, pernikahan saya banyak ributnya, bercerai. 他们的婚姻有时候吵吵闹闹，他们就讲离婚吧。 Kehidupan ekonomi kami sulit, ayo kita bercerai. 我们的经济很困难，那我们就离婚吧。 Suami saya, istri saya kurang perhatian, bercerai. 夫妻他们没有什么体贴，他们就搞离婚了。 So sekali banyak orang mudah sekali kata bercerai. 所以现在很容易他们讲，我们就离婚。 Sehingga kata ini seolah-olah begitu sepelenya. 所以我们就看到这个好像很随便的一个词。 Tetapi so sekali ketika kita melihat ayat yang ke-16, 我们如果看到第16节的时候， Allah berbicara begitu keras kepada pria-pria bangsa Israel. 所以耶和华对以色列的男丁他们这么强调。 Allah katakan kepada mereka, aku membenci perceraian. 所以他说我恨恶你们离婚。 Nah, saudara sekalian, Allah berbicara begitu keras tentang perceraian dan Allah mengatakan, aku membenci perceraian. 所以当他们有离婚的事情，所以上帝就讲我非常恨恶这个离婚。 Saudara sekalian, tentunya Allah tidak berbicara keras di dalam setiap kasus-kasus perceraian yang terjadi. 当然上帝不会在每一件的事上。 他们在离婚的那个事上来做。 Mungkin ada orang yang bercerai karena memang suaminya kurang bertanggung jawab, meninggalkan dia bertahun-tahun, tidak tahu kapan di mana tempatnya, sampai saat ini tidak ada kabarnya. 可能他们丈夫跟他妻子离婚，丈夫出外不知道哪里去，很久都没有回来。 Kasus ini mungkin kasus yang berbeda. 所以这样的这个一个事件呢，可能 Jadi tidak mudah kita untuk memutuskan hanya melihat secara umum saja, harus lihat kasus demi 所以 kasus. 我们看事情不是单方面的，我们要看他怎么样，他的来龙。 Dan saya mengajak kita untuk melihat kemurkaan Tuhan dalam kasus perceraian yang terjadi di bangsa Israel di dalam kitab Malaiki. 所以我们在马拉基书我们会看到神那么愤怒对人们的休妻这个方面。 Sosial mengapa Allah begitu murka? 为什么Maka kita lihat ayat yang ke-11. 我们来看第11节， Dikatakan
bahwa bangsa Israel telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. 他说这个以色列民娶外邦神的女子为妻， Jadi mereka mengambil wanita-wanita yang menyembah dewa-dewa. 所以他们已经娶外邦人的女子， Mereka menjadi pasangan yang tidak seiman. 所以跟他已经不同信仰的。 Terus sekalian di ayat 14. 如果我们来看第14节的话， Dikatakan engkau telah tidak menjadi setia dengan istri masa mudamu. 所以你已经不再对你的幼年的妻子的盟约， Itu dikatakan di ayat 14. 是在第14节里面说的。 Bahwa pria-pria Israel tidak setia terhadap istrinya yang dia nikahi pada masa mudanya. 所以那些年轻的以色列人，他已经不再尊重他的妻子。 Jadi sekali inilah yang menyebabkan Tuhan begitu murkanya terhadap bangsa Israel. 所以使上帝对以色列民那么的愤怒， Begitu merendahkan pernikahannya. 所以他们对婚姻是那么的贬低， Dan begitu mudah memutuskan untuk menceraikan istrinya 所以他们这么容易就把妻子休， demi wanita lain 所以就跟别的妻子结 yang lebih muda. 可能更年轻。 So sekarang mungkin ketika ditanya, 有时候我们被问， saya membayangkan misalnya ada sebuah reporter televisi di zaman itu. 可能在那个时代有一些那个电视访问 Dan 员， pria-pria dari bangsa-bangsa Israel ini diwawancarai satu persatu. 说以色列民的男丁一个一个的被访问， Mengapa bercerai, Pak? 你为什么要离婚呢？ Aduh, saya sudah menikah 20 tahun. 我已经结婚20年了， Ya, variasi sedikit lah. 我会找一些刺激了， Bosen lah. 所以我会感到很无聊。 Ya, istri saya sudah mulai peyot. 可能我的那个妻子已经老了， Dulu langsing. 可能以前很苗条， Sekarang gemuknya minta ampun. 现在实在太胖了， Ya, saya ambil keputusan bercerai 所以 lah. 我就决定跟他离婚。 Mungkin pria lain ditanya kenapa sih bercerai? 可能有别的男孩子有离婚。 Istri saya ini terlalu sibuk ngurus anak. 我的妻子太忙于我料理她的孩子， Saya pulang menggembalakan domba, pulang gak diperhatikan. 所以我从牧场回来，她完全都没有。 Yang diurusin anak, suami enggak. 所以她只有为料理那些孩子，没有为别人照顾。 Menjenuhkan pernikahan seperti ini. 所以我认为这个婚姻非常的无聊， Maka mengambil keputusan untuk 所以 bercerai. 我就决定离婚，把它休了。 Sekarang dikatakan mereka menceraikan, tidak setia kepada istri pada masa mudanya. 所以他们没有对幼年的妻有忠心。 Jadi mungkin sekalian orang dulu menikah mungkin umurnya 20 tahun ya kalau pria ya, atau 25 tahun lah 可能 misalnya. 在以前这个男孩子结婚可能在20岁左右， Mungkin 20 tahun menikah 45 tahun. 可能20岁结婚 30 tahun menikah ya, mungkin 50 tahun 55 tahun. 可能他们30岁结婚，到了50到55岁。 Ini problem pria setengah baya. 所以我们觉得这是年轻人的一个问题。 20 tahun yang lalu istri saya masih langsing. 我们觉得20年前妻子还很苗条， Badannya masih aduhai. 我们看到她的身体还很好， Sekarang sudah gemuk. 我们看到现在已经胖了， Sekarang badannya mengerikan sekali. 她的肥胖， Kulitnya halus. 以前是很 Sekarang kulitnya mulai keriput. 现在又开始皱纹了。 Wajahnya dulu 我 bersinar-sinar. 们看到以前那里 Sekarang banyak flek-flek 我 hitamnya. 们现在有很多的黑斑在里面。 Oh, sudah berbeda. 我们觉得已经改变了。 Masa mudanya begitu cantik, masa tuanya sudah mulai tidak ada cantiknya sama 在 sekali. 年轻的时候那么的漂亮，但年老的时候就越来就好像不漂亮了。 Ya, sekalian mungkin itu yang menjadi masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, pria-pria Israel pada saat itu.
可能这些是男子的以色列人，他们在那个时候所面 Dan 对的问题。 masalah seperti ini juga masih terjadi. 我们知道那个当时的那个问题到现在还在发生。 Mungkin ada seorang pria Kristen pergi ke tempat fitness. 可能有一个基督徒的这个他到这个健身 Ketemu dengan teman fitness 他遇见了他的朋友 yang berbeda dengan istrinya. 跟他的太太不一样 Ya, teman fitness ini wanita yang lebih muda, 那个在健身房的那个女孩子 lebih langsing, 更年轻更苗条 lebih cantik. 更漂亮 Ya, akhirnya saudara sekalian karena sering fitness, sering ketemu, lihat wajah lebih cantik, akhirnya mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya. 所以他们在健身房里常常遇见以后就一见深情，他就跟他休他的前妻。 Mengapa bercerai? 为什么你要休妻呢？ Dapat yang lebih muda, lebih cakep. 因为有得到有更漂亮、更好的。 Mungkin ketemu dengan seorang pria Kristen, ketemu dengan rekan 可 kerjanya. 能他这个做基督徒跟他的同事 Istri di rumah pendidikannya nggak tinggi. 在家里的妻子，她的学识不高。 Kalau ngomong kayaknya nggak nyambung. 我们跟他讲话的时候，有时好像文不对 Kedapatan 题。 teman rekan kerja yang lebih muda, pendidikannya tinggi. 同事又年轻，他的学识又高， Ngomong nyaman. 我们知道跟他谈的很爽。 Waduh, saya kalau dekat dia tuh kayaknya hati saya itu berbunga-bunga, ngomongnya enak, seneng, bahagia saya. 我跟他在一起的时候，我会感到他谈吐风生，很有兴趣。 Menikah 20 tahun, memasuki tahun-tahun sekarang ini kayaknya pernikahan begitu membosankan. 所以我们知道，在20年的婚姻里面，到现在开始就觉得很无聊了。 Kenapa nggak cari suasana yang baru? 为什么没有做？为什么不要找一个新的环境？ Maka pria ini mungkin mengambil keputusan untuk bercerai dengan istrinya. 所以这个男孩子他就决定就要休他的前妻。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kira-kira gambaran seperti inilah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Banyak pria-pria pada zaman itu merendahkan pernikahan. 所以我们看到呢，当时的以色列民，他们对婚姻是那么的贬低， Sehingga mereka begitu mudahnya memutuskan untuk menceraikan 所以 istrinya. 他们很容易的拿一个决定就休他们的妻子。 Dan dalam kondisi seperti itu Allah mengatakan, aku murka kepada engkau. 所以在这样的环境里面上帝说我非常的愤恨。 So sekalian yang terkasih di dalam 亲爱 Tuhan, 的弟兄姐妹， ternyata so sekalian pernikahan 我们知道婚姻 bukan hanya antara suami dan istri saja. 不单单是夫妻间的问题而已。 Selama kita saling 我们 pengertian, 常常能够 selama 互相了 kita 解 saling mencintai, 互相恩 selama 爱 kita saling merasa 我 bahagia, 们认为非常的幸福， kita melanjutkan pernikahan. 所以我们就在。 Tetapi kalau kita sudah tidak ada lagi kecocokan, 如果认为我们什么都不配 kayaknya 合， komunikasi udah mulai sering 我 ributnya, 们知道在沟通就常常争吵， kayaknya kalau dekat-dekat dengan dia rasa tidak nyaman. 跟他亲近的时候觉得很不安 Ah, 全， pernikahan sepertinya tidak bahagia. 所以这样的婚姻就不幸福了， Ya sudah bercerai saja. 所以就认为把它离婚吧。 Seringkali sekalian memandang pernikahan antara saya dan istri saya. 所以有时候我们看婚姻就我跟我的妻子 Saya dengan suami saya. 我跟我的丈夫。 Tetapi sekalian apa yang dikatakan oleh Tuhan 所以 sekalian? 上帝怎么说呢？ Tuhan katakan, aku yang menjadi saksi engkau. 上帝说我是你们的见证人。 Jadi sekalian Tuhan katakan ketika engkau menikah, aku yang menjadi saksimu. 所以当你们在结婚的时候，上帝说我是你们的见证人。 Jadi sekalian pernikahan bukan suami, istri, istri, suami. 所以我们知道婚姻不是夫妻两个 Tetapi 人 ini juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. 所以有跟神的关系也是一样。 Dan apa dikatakan saudara sekalian tentang orang-orang pria-pria yang meninggalkan istrinya demi wanita yang lain
yang mengajak mereka nantinya menyembah berhala. 所以我们知道他休了前妻，就跟别的女子，以后他们就去拜那些别的神。 Dikatakan Tuhan akan menghukum mereka. 所以神必要惩罚他们。 Saudara sekalian, kita lihat ternyata saudara sekalian apa sikap kita terhadap pasangan kita. 所以我们对我们的配偶，我们怎么样用什么样的态度来对待？ Menyangkut juga nanti berhubungan dengan sikap Tuhan kepada kita. 所以也跟以后神跟我们的关系一样。 Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, 所以在彼得前书第3节， kepada pria-pria yang tidak menghormati dikatakan istrinya sebagai teman pewaris, 所以如果那些不尊敬妻子的男人， yang dikatakan tidak hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah, 所以他如果没有带他的妻子跟温柔的 yang 话， mungkin akhirnya menindas, merendahkan pasangannya. 可能他会贬低离开他们。 Dan dikatakan saudara dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, Saya doa pria seperti ini akan terhalang di hadapan Tuhan. 我们知道彼得前书这样说，这样的人，在这个神必定阻挡他。 Jadi ketika dia berdoa, Tuhan pimpin usaha saya, bikin bisnis saya sukses, pimpin hidup saya lancar, pimpin hidup saya bahagia. Tuhan menutup telinganya terhadap orang 所 seperti 以，如果 ini. 当他向神祷告，给他什么我凡事都顺利的话，那么神在他面前就勿而不要听他们。 Mengapa saudara sekalian? 为什么这样？ Karena sikapnya terhadap pasangannya. 因为你对配偶的态度已经不一样。 Dan saudara sekalian, kita lihat apa yang dikatakan Tuhan 所以我们要来看上帝怎么说。 terhadap pria-pria yang menceraikan istrinya demi wanita-wanita yang lain yang membawa mereka nantinya menyembah berhala-berhala. 所以那些休了他的前妻，跟别的女孩子结婚以后，他要去敬拜那些偶像。 Terhadap pria-pria yang mengambil wanita lain yang lebih muda yang menyembah dewa-dewa. 所以那些男孩子找比较年轻的，以后他们就去拜那些假神。 Dikatakan Tuhan akan menghukum mereka. 所以神要惩罚他们。 Di ayat 13, walaupun mereka mempersembahkan korban. 所以在第13节讲，虽然他们献了供物， Dan dikatakan aku akan berpaling kepada persembahanmu. 他说我不再顾你所献的供物， Dan tidak bersedia menerima dari tanganmu persembahanmu. 所以也不乐意从你们手中来收纳你们的供物。 Dan walaupun dikatakan air mata orang ini, dikatakan berkeluh kesah dan air mata ini membasahi mesbah. 他们将是前期叹息哭泣的眼泪遮盖那耶和华的坛。 Dan Tuhan katakan, aku tidak mendengarkan dan aku tidak menganggap apapun persembahanmu, ibadahmu. 所以神就讲你所献祭的供物，我完全不收纳。 Jadi saudara sekalian, ibadah mereka tidak berkenan di hadapan 所 Tuhan. 以他们的敬拜神不讨神喜悦。 Kalau di kitab Malaiki, pasal yang pertama ada orang yang mempersembahkan korban, tetapi korban yang dipersembahkan ada korban yang cacat. 我们知道在马拉基第前章他们讲献的供物，但是供物有产 Tuhan 值， marah terhadap orang seperti ini 所以神对那些献供物的人， karena tidak menghormati Tuhan. 因为他完全没有尊敬上帝。 Tetapi saudara sekalian, orang ini dikatakan adalah orang yang mempersembahkan persembahannya, mungkin persembahan yang terbaik. 可能这些以色列民他们献的是供物最好的， Korban yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, korban yang terbaik. 可能是神所需要的那些供物。 Tetapi Tuhan katakan, aku tidak berkenan. 所以神说：“我不乐意从你们 Aku 手， tidak mau menerima 我 persembahanmu. 不要接纳你所献的供物， Karena sikapmu terhadap istrimu yang menceraikan istrimu. 因为你对你太太的那个态度，你已经你休了她。 Jadi sekarang kita belajar di sini ibadah kita 所以我们在这里学习，我们在崇拜的时候， tidak Tuhan berkenan 如果没有讨神的喜悦， diakibatkan karena pernikahan kita. 就是因为我们婚姻的那种失败。 So sekalian mungkin pada zaman ini 可能在现今的时代，
Banyak orang yang menganggap, oh kalau saya ibadahnya beres, Tuhan maklumlah. 如果我崇拜的好，上帝明白。 Mungkin ini juga yang dipikirkan oleh pria-pria Israel. Kalau saya sudah kasih korban, kalau ibadah saya baik, Tuhan memaklumilah dosa-dosa saya. 所以以色列民当时他们认为，我所献的公物，上帝一定会借。 Tuhan tidak lagi ungkit-ungkit lagi lah kesalahan saya. 上帝不会再提起我们以前的事情。 Tetapi tidak demikian, saudara sekalian. 其实不是这样。 Tuhan murka. 我们看到上帝愤怒， Dan Tuhan katakan akan menghukum mereka. 所以神要惩罚他们。 Sekarang mungkin banyak orang Kristen yang saat ini juga punya pikiran seperti itu. 我们知道现今的很多的这样的基督徒有这样的思想。 Ya, saya kan beribadah dengan setia, ya mungkin Tuhan nanti maklumlah dengan dosa perjinahan saya. 我已经很勤劳的去崇拜，深信神也会明白。 Ya, saya kan menyumbang gereja, ya Tuhan mungkin maklumlah kalau saya korupsi. 我有奉献给这个教会，可能我有些贪污。 Saya ini pendukung panti asuhan, mungkin Tuhan maklumlah kalau saya punya wanita simpenan. 我很支持那些这个孤儿院，可能神也明白我有一些无理长教的那个事情。 Seolah-olah kalau ibadahnya beres 我认为，如果是我的崇拜是好的， dan apa yang mereka lakukan Tuhan memakluminya. 所以认为他们所走的歪路，神会明白的，会提。 Tetapi saudara sekalian, Tuhan murka terhadap bangsa Israel. 所以我们看到神对以色列民那么的愤怒。 Ketika saya mahasiswa praktek di sebuah gereja, 当我在做实习生的时候， saya kenal dengan seorang pengusaha Kristen yang sukses pada saat 我 itu. 其实是一个当时是一个基督徒，他很成功的， Dia rintis usahanya dari nol, 他从零开始他的事业， usahanya berkembang begitu pesat 所以他的那个这个生意就越来越做越 sehingga 大， dia bisa buka cabang di 所以 mana-mana. 他能够开很多的分行。 Saya pernah dikasih buku oleh dia 我曾经他送书本给 dan 我， saya sempat baca buku tersebut. 我也读过他的书本。 Bukunya adalah mengisahkan bagaimana dia yang tidak punya apa-apa menjadi seorang pengusaha yang 他 sukses. 是在书本写他是白手起家的 Dan juga dia buka franchise 他也说那些连锁店， sehingga orang bisa mengambil franchise dan membuka cabang di mana-mana. 所以他就用他的连锁店就开很多的 Dia 那个分 seorang 行。 pria yang sukses. 他是一个很成功的男子。 Nah, pada satu hari, saudara sekalian, ketika kami sedang 有一 persekutuan, 天我们在聚集的时候， seorang pemuda di sana berbicara kepada 所 saya. 以在那边有个年轻人跟我讲， Pak Rusdi, 他说：“巴鲁斯利， saya lihat 我有看到 Bapak itu 那个人， lagi jalan di mall. 他在这个超市市场在走， Gandengan, Pak. 他还有牵着 Itu perempuannya yang dia gandeng pakai jilbab, Pak. 那个是别的女人。 Wah, saya waktu itu nggak langsung berpikir, wah ini berzina nih. 那个时候我没有直接他是在犯奸淫。 Tetapi Yesus sekalian, setelah lama tidak ketemu, 很久我们 dan saya 没有 sudah 见 pelayanan di tempat ini, 我也在这里侍奉。 saya membaca surat kabar bahwa dia dilaporkan oleh istrinya. 所以我从报纸看到他这个妻子在控诉他， Karena dia memukul istrinya. 因为他打他的妻子， Dan akhirnya dilaporkan. 所以之后就这个妻子就去报警。 Sesuatu pria sukses ini, 我们知道这成功的男 yang 子， punya cabang di 还有 mana-mana 很多 restorannya. 很多的分行。 Dan apa yang terjadi sekarang, Yesus 那 sekalian? 么现在变成怎么样呢？ Ya mungkin tidak bangkrut sampai bangkrut sekali, 可能完全不是完全倒闭了， tetapi usahanya sudah jauh menurun. 他的那个生意也越来越下坡了。 Dan mungkin Yesus sekalian memang dia berzina dan walaupun mungkin tidak mengambil keputusan bercerai, tetapi sudah merendahkan pernikahannya. 虽然他没有说要离婚，但是他已经犯了奸淫。
Tuhan tidak tinggal diam. 所以我们看到神不会袖手旁观的。 Pernikahan kita bukan hanya hubungan suami 所以我 istri, 们这个婚姻不单单夫妻 tetapi 的， juga menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. 所以我们也跟神有自己的关系。 Bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita, 我们对我们的妻子怎么样的态度？ juga menyangkut bagaimana nanti sikap Tuhan kepada kita. 所以我以后上帝怎么用怎么样的态度来待我们？ Dan kepada pria-pria Israel yang berani menceraikan istrinya 所以那些以色列男人他们要这个休妻 demi perempuan yang lebih muda, 找那个更年轻的 mengambil 女孩子 pasangan yang tidak seiman. 所以我跟不同信仰的在一起， Mereka berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. 所以他们必须要面对上帝，上帝要 Sekiranya kita boleh sungguh-sungguh memandang pernikahan kita dengan kacamata Tuhan, 所以真的我们对婚姻要用神的眼光 sehingga 去看， tidak mudah kita berkata bercerai, 我 bercerai. 们就不很容易说 Apalagi 我 untuk 要 hal-hal yang sifatnya sepele. 何况是小小的事情，他们就谈了离婚。 30 tahun menikah bosan. 所以认为他们30年结婚， Cari variasi yang baru 然后 lah. 他们就要找一些新的刺激 Suasana yang baru. 新的环境。 Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang banyak orang yang sudah melupakan janji pernikahannya. 所以很多人他们在婚姻的时候已经忘记他们对婚姻的婚约。 Ya, kita tahu mungkin ya yang sudah menikah kita ingat janji kita. 所以我们知道，在结婚的时候，我们在神的面前有个 Aku 立约。 mengambil engkau sebagai istriku. 所以我把妻你为妻， Aku akan setia kepadamu, 所以我将对你忠心， mengasihimu 爱你， dalam kelimpahan dan 无 kekurangan, 论是丰富，无论是贫穷， dalam kondisi sehat maupun sakit. 可能是健康，可能是病， Hanya maut yang memisahkan kita. 只有死亡分隔我们。 Sekarang seringkali janji itu ada yang dicoretnya. 我们看到他们这样的婚约就把它删掉了。 Aku akan setia kepadamu 我要对你忠心， waktu kelimpahan, 当你富足的时候， kekurangan dicoret. 所以他在缺乏的时候就把它删掉。 Waktu sehat, 当你健康的时候， waktu sakit dicoret. 当你病痛的时候就把它删 Atau 掉 mungkin 了。 ada yang lebih gila, saudara sekalian. 有的更甚的 Demi kelimpahan yang lebih, 有更丰盛的， demi kesehatan yang lebih. 还有更健 Ya, 康的。 kelimpahan lebih, pria yang lebih kaya, wanita yang lebih kaya. 可能他有更多的那个这个财富， Kesehatan yang lebih. 可能他们有更健康， Ya, pria yang lebih sehat, lebih gagah. 可能有个很雄壮、很健康的， Wanita yang lebih cantik. 可能有很美丽的妻子， Orang mengambil keputusan untuk bercerai. 所以他们就决定要离婚了。 Saya pernah ingat satu artis ketika diwawancarai, kenapa sih bercerai dengan pasangannya? 所以我曾看到一个艺人被访问，为什么你要离婚？ Padahal pernikahan mereka dianggap pernikahan yang baik, 他们的婚姻其实是很好 yang 的， tidak ada berita-berita yang menghebohkan 也 begitu. 没有什么很大的新闻。 Dan apa yang dijawab oleh wanita ini, 那 saudara? 么这个女孩子怎么回答呢？ Pasangan saya sekarang lebih maco. 她说我的 Jadi apa? Kelihatan lebih gagah. 她更健康、更有魅力， Hanya sebatas itu, saudara. 只有这样而已。 Hal yang sepele demikian. 我们看到她只有这样 Mengambil 小小的 keputusan untuk bercerai. 所以他就决定要跟。 Sekarang orang yang seperti ini akan berhadapan dengan Tuhan. 我们知道这样的人，他要面对上帝， Dan dikatakan Tuhan murka terhadap perceraian. 所以我们知道上帝愤怒他们休妻的那个事情。 So sekarang kalau ini dikatakan pria, 如果这个 untuk 是 pria di kitab Malaiki, 在这个马拉基书是讲男的， kita nih yang wanita jangan bilang, itu buat suami-suami, istri kagak. 所以我们做女孩子不要讲哦，那个是男的，你的没有什么。 So sekarang kalau ini untuk suami, berarti Tuhan juga murka dengan istri yang mengambil keputusan untuk bercerai. 所以我们知道，如果上帝对男的这样愤怒，对女孩子也是一样。 Aduh suami saya,
Penghasilannya begitu-begitu aja, lebih baik cari suami yang lebih kaya. 我的丈夫他的收入太少了，我找比收入更多的。 Suami saya diajak jalan-jalan, gak mau keluar-keluar, ngedem terus di rumah, gak pernah keluar negeri, cari yang baru. 我的丈夫不曾出外，我找别的有到外国去的。 Suami saya dulu sehat, sekarang sakit. 我的丈夫以前很健康，现在生病了， Wah, hidup saya bakalan susah. 所以我的生活一定很苦的。 Ya udah bercerai saja. 所以我就跟他离婚。 Sesekali orang seperti ini, sesekali 我们就像这样的人， akan berhadapan dengan murka Tuhan. 他要面对上帝的愤怒， Akan berhadapan dengan hukuman Tuhan. 他要面对上帝的惩罚。 Sesekali kiranya bagian renungan firman Tuhan ini kita diingatkan. 所以我们就借助这个信息，我们要默想， Dengan pasangan kita, 我们跟我们的配偶， setialah. 我们要忠心。 Walaupun dia punya kekurangan, kelemahan. 可能他有一些的软弱，有一些的缺乏， Setialah. 但是我们要对他忠心， Berdoalah untuk dia. 所以我们要为他祷告， Berdoalah untuk pernikahan saudara. 要为你的婚姻祷告。 Sesekali kalau saudara datang dengan pergumulan-pergumulan pernikahan saudara. 如果你有什么挣扎来到上帝面前， Dengan remuk hati saudara sekalian datang berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan. 如果你的心已经碎了，但是你来到上帝面前， Kalau ada kekurangan dari pasangan-pasangan kita, kita terus berdoa untuk perubahan diri dia. 所以我们求神就给他改变。 Sekalian kalau kita punya hati seperti 如 itu, 果我们有这样的心思， bukan mengambil keputusan untuk 我 bercerai. 们不是拿决定要离婚， Ada waktunya Tuhan akan memulihkan pernikahan 我们 kita. 知道上帝一定有他的时间来恢复我们的婚姻。 Kiranya renungan firman Tuhan ini, 我们知道是这样的默想， kita diingatkan hati Allah terhadap perceraian. 我们知道被提醒上帝对离婚的那种心情。 Dan Tuhan katakan, aku membenci perceraian. 所以我们知道上帝说我讨厌愤怒那些休妻的人。 Mari kita masuk dalam 我 doa. 们进入祷告。 Bapa, terima kasih untuk firman-Mu 主，我们谢谢你赐给我们你的话， yang boleh mengajarkan kepada kami 能够教导我们， supaya kami boleh melihat pernikahan kami itu adalah sebuah anugerah daripada Tuhan 好像我们能够看到婚姻是你赐给我们的恩典， yang kami harus rawat, 我们好好的去照顾， yang harus kami pelihara, 我们好好的去经营， yang harus kami terus bikin bertumbuh dan berkembang 我们要给他能够在我们生活里面成长， menjadi pernikahan yang indah dan berkenan di hadapan Tuhan. 成为一个很美好的婚姻，在上帝面前。 Kiranya jauhkanlah dari kami hati yang memikirkan tentang perceraian. 给你使我们的离婚的那个思想都远离我们， Karena engkau membencinya. 因为你对离婚愤怒， Tetapi beri kami hati yang menghargai pernikahan. 你是给我们有尊敬这个婚 Sehingga 姻， kami memperjuangkannya. 好像我们能够怎么样去奋斗， Sehingga pernikahan kami boleh menjadi pernikahan yang semakin memuliakan nama Tuhan. 好像我们的婚姻就越来越荣耀你。 Terima kasih untuk firman-Mu. 主啊，谢谢你赐给我们你的话， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Mari bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat
Yang pertama, di bulan November ini saya mengajak kita semua berdoa untuk kehidupan keluarga kita masing-masing. Mintalah berkat Tuhan untuk keluarga kita supaya kuasa-Nya diberikan untuk menjaga dan memelihara setiap keluarga kita. Kasih Tuhan hadir di tengah keluarga kita, menyatukan dan mengharmoniskannya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa di surga, Tuhan terima kasih karena Engkau Tuhan yang menyayangi keluarga kami. Biarlah Tuhan di bulan November ini ketika kami banyak mendengar firman-Mu mengenai keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kuasa supaya kami bisa menyelamatkan keluarga kami, mengharmoniskan keluarga kami, dan membuatnya menjadi tempat yang nyaman buat setiap anggota keluarga yang ada. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau hadir tengah-tengah keluarga kami, Engkau memperdamaikan Tuhan kalau ada konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, ada perseteruan, ada pertengkaran, mohon Tuhan Engkau mendamaikan. Berilah hati yang lembut kepada kami, supaya kami bisa saling belajar untuk memaafkan, saling belajar untuk menerima kekurangan masing-masing, sehingga keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang semakin baik dari hari ke hari di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati keluarga di GKBJ Cengkareng, sehingga melalui keluarga yang sehat, maka gereja juga akan sehat. Melalui keluarga yang harmonis, maka gereja akan bertumbuh menjadi gereja yang bisa menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati setiap keluarga kami. Pimpin keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita bersama-sama doakan untuk HUT ke-13, pos kita yang di Tanjung Kait. Kiranya Tuhan memberkati pos kita, iman jemaat semakin teguh dan mereka bisa melayani Tuhan secara bersemangat dan menyala-nyala sampai akhir hidup mereka dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Sehingga melalui perayaan HUT ini semua jemaat diberikan dorongan, semangat untuk kembali menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang di Tanjung Kait. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan atas pimpinan-Mu kepada pos kami di Tanjung Kait yang sudah berusia 13 tahun. Tuhan, Engkau sudah memimpin dari tahun ke tahun. Kiranya Engkau terus memimpin Tuhan supaya pos kami ini bisa menjadi tempat perteduhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, pakailah jemaat-Mu Tuhan, pakai semua pengurus dan hamba-hamba Tuhan di sana sehingga bisa bersama-sama Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga pada acara peringatan ulang tahun yang ke-13 ini, jemaat semuanya Tuhan mengerti akan panggilan Tuhan, visi, misi yang Tuhan sudah berikan. Sehingga mereka bisa menjalankannya, sehingga pos kami di Tanjung Kait menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Di sana masih banyak Tuhan orang yang belum percaya kepadamu. Tuhan, bukakan jalan, bukakan pintu Tuhan, supaya jemaat kami bisa masuk menjangkau mereka. Berkati jemaat kami Tuhan, supaya mereka pun menjadi jemaat-jemaat yang misioner, yang mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, pakai mereka di tengah keterbatasan mereka. Di dalam segala kekurangan Tuhan, kami percaya kalau Roh Kudus menyertai, tidak ada yang sulit. Engkau akan memimpin, Engkau akan mengajar, Engkau akan menolong sehingga mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati pos kami ini sehingga tahun depan mereka semakin bertumbuh dan jemaat-jemaat semuanya semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, berkati pos kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan keluargamu, sehingga keluargamu boleh menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Untuk memudahkan melakukan persembahan, GKBJ Cengkareng telah memiliki QRIS, ya. Caranya mudah, hanya cukup scan barcode yang tampil di televisi saudara, ya, dan persembahan akan bisa ditransfer melalui QRIS, atau jemaat bisa memberikan persembahan seperti biasanya ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Yang kedua, Persekutuan Usia Indah hari Selasa tanggal 10 November jam 5 sore. Temanya ibadahku dan sesamaku yang akan disampaikan Pendeta Rusdi Japri, mengajak seluruh jemaat lansia untuk mengikutinya. Kalau Bapak dan Ibu punya teman yang kesulitan untuk menginstal aplikasi, bisa meminta bantuan dari gereja, sehingga kita semua bisa tetap terkoneksi melalui ibadah online Usia Indah ini. Tuhan berkati kita semuanya. Sampai jumpa.